Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung kelas hari tu pada yang last kali 7 Mac yang lalu. Saya ada buat online Google Meet. Sekarang saya dah ubah menjadi offline dekat YouTube. Sebab senang boleh rakam. Sebab Google Meet tu tak ada nak rakam. So sambung ayat surah Al-Baqarah. Ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Wow dan basyiri, gembirakanlah oleh engkau allazina akan segala yang amalu telah beramal mereka, wow dan amilu telah beramal mereka as-solihati beberapa kebaikan, anna bahwasanya lahum bagi mereka jannatin syurga tajri yang mengalir min daripada tahtiha bawahnya al-anharu sungai-sungai kullama tiap-tiap kali ruziku telah direzekikan mereka minha daripadanya, min daripada samaratin beberapa buah-buahan rizkan sebagai rezeki. Qalu telah berkata mereka haza inilah yang allazi haza inilah allazi yang ruzikna telah rezekikan kami min daripada qablu sebelum. Waw dan utu telah didatangkan mereka bihi dengannya mutasyabihan yang sama serupa. Wow dan lahum bagi mereka fiha di dalamnya azwajun istri mutahharatun yang dibersihkan. Wow dan hum mereka fiha di dalamnya khaliduna orang-orang yang kekal. Dan gembirakanlah oleh engkau akan segala yang telah beriman mereka dan telah beramal mereka beberapa kebaikan, bahwasanya bagi mereka syurga yang mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai. Yang mengalir daripada bawahnya sungai-sungai. Tiap-tiap kali telah direzekikan mereka daripada beberapa buah-buahan sebagai rezeki. Telah berkata mereka, inilah yang telah direzekikan kami daripada sebelum. Dan telah didatangkan mereka di dalamnya yang sama serupa. Dan bagi mereka di dalamnya isteri-isteri yang dibersihkan. Dan bagi mereka di dalamnya khaliduna orang yang kekal. Siapa yang tak nak masuk syurga tu? Okay, alright. Okay, hari tu saya ada bagi latihan iaitu mengeluarkan beberapa perkataan, pecahan perkataan ataupun tasrif. 14 fi'il madi. Okay, 44 ni adalah fi'il madi. Fi'il madi itu apa? Fi'il madi itu adalah kata kerja yang telah lalu. Past tense. So, daripada 4 perkataan ni, kamu kena pecahkan menjadi 14. Okay, tasrif tu pecahan kata ya. So, harap Kak Nurain berjaya mengeluarkan 14 tasrif fi'il madi. Okay, before kita kena buat pecahan ni, kita kena tahu dia punya langkah-langkah dia. Langkah pertama adalah mengetahui kata asal dia. Kalau kita tak tahu asal dia, kita tak boleh nak tengok buka kamus. Sebab saya kalau nak tahu dia punya sebelum tasrif saya akan buka kamus. So saya nak tahu dia punya fi'il mudhari' dan masdar dia. Senang. Saya nak check sama ada dia daripada bab yang keberapa. Bab mujarad ke, mazid ke, ataupun daripada mana, sulasi ke, rubai ke, sudasi kan. Senang nak cari dia. So first kita kena tahu asal dia. Amanu, amilu, ruziqna, utu. Kat sini dia daripada bab 3 huruf ke 4 huruf. Kan sebelum ni saya ada cakap perkataan yang terwujud di dalam bahasa Arab tu asalnya adalah daripada 3 huruf. Dalam daripada 3 huruf dia berkembang menjadi 6 huruf. So dari mana dia datang ni? Perkembangan tu macam mana? So kita nak tahu proses dia ni, kita kena masuk dalam bidang ilmu saraf. Ilmu saraf ataupun kita dikenali sebagai tasrif usul. Okay, yang tasrif ni adalah cabang kecil dia.
Kalau tasrif usul tu cabang pokok. Mak dia. Okay, mak dia. So, kita nak tahu macam mana dia punya proses perkembangan perkataan tu. Okay. So, untuk kelas hari ni, kita akan belajar tu. Hari ni bukan 24 hari bulan. Hari ni dah 26 hari bulan. Nak kena tukar tarikh tu. Alright. Bagaimanakah cara untuk kita mentasrifkan sesuatu perkataan tu? First, langkah pertama adalah kita kena ketahui dia punya perkataan asal dia. Okay, before ni saya ada ajar, saya suruh anda hafal 14 tasrif fi'il madi. Okay, tanda fi'il madi adalah di akhir perkataan dia. Tanda dia menunjukkan dia madi. So, waw, alif, nun ni adalah tanda fi'il madi. So, tanda-tanda ini adalah penambahan. Dia bukan asal dia adalah penambahan. Jadi, bila kita tahu penambahan ni adalah yang ditambah, so kita tahulah amanu tu ataupun amilu ruzikna, utu, amanu, alif, min, nun itu adalah yang asal. Waw, alif tu adalah penambahan saja. Jadi, kita keluarkan huruf ni, alif, min, nun. So, ini adalah asal dia. Bila kita tahu dia punya asal dia ni, kita tahulah dia dari cabang bab 3 huruf. Bukan rubai, 4 huruf. Okey, dari sini, bila kita dah tahu kata asal, kita bolehlah, langkah kedua, bolehlah kita buka kamus. So, ini adalah tanda-tanda fi'il damir, yang menunjukkan dia fi'il damir. Okey, dalam tanda-tanda ni dia mewakili domir-domir yang ada. Domir tu apa? Kata ganti nama. Kata ganti nama yang ada dalam perkataan tersebut. Bahasa Arab ni, perkataan-perkataan dia tu menunjukkan dia jantina ataupun bilangan. Okey. Contoh untuk ja'alu, waw alif tu adalah tanda kata ganti nama mereka. Dalam perkataan ni ada mereka. Mereka tu daripada bilangan jamak. Okey, bahasa Arab dia ada mufrad, musanah, jamak. So, hum ni jamak. Dari pihak keberapa? Pihak pertama ke, pihak kedua ke, pihak ketiga? So, ini adalah pihak ketiga. Muzarkar, qaib. Qaib. Dan pihak lelaki, qaib ketiga. So, tanda ni kena ingat sebab nanti kita nak tahu dia punya kata asal tu senang lah bila kita tahu tanda dia. Kalau kita tak tahu tanda dia, macam mana kita nak tahu asal dia? Betul tak? Okay, so dalam bahasa Arab, satu perkataan ni dia ada dua kata, iaitu ni mempunyai lafaz kata kerja dan lafaz kata isim. Isim tu kata nama. Ni. Okay? Okay. Nanti saya ulang balik lah. Ulang sikit je. Okay, bila saya kata dia adalah dari 3 huruf, apa maksud dia? Okay, maksud dia kita kena tahu kita akan menjunam masuk ke dalam ilmu saraf. Okay, ilmu saraf adalah proses keempat. Maksudnya kalau silibus saya ni proses keempat. Silibus proses keempat dia akan masuk cabang baru, ilmu baru, iaitu ilmu saraf. Pecahan kata. Orang Melayu cakap pecahan kata lah ni. So, cuba tenung gambar pokok ni 3-4 saat. Daripada pokok ni kita tahu dia punya ranting, asal usul dia. Kita kena tahu asal usul baru kita boleh tahu dia punya perkembangan dia tu macam mana lah. Anak-anak dia. Kena tahu mak dia dulu baru nak kena tahu mak dia dulu barulah kita senang nak dapat anak. Gitu. Alright. Ilmu saraf ni maksudnya maksud umum dia adalah perubahan. Kalau istilah dia saraf ni adalah perubahan daripada perkataan fi'il madi kepada perkataan yang lain yang merangkumi perkataan daripada fi'il dan perkataan isim. Okey. Atau juga ulama panggil dia tasrif usul, pokok perubahan. Kalau Melayu, dalam bahasa Melayu mungkin kita boleh cakap pecahan kata ataupun pengembangan kata ataupun perbendaharaan kata. Okey. So, dalam ilmu saraf ni dia ada 2 cabang utama yang kena tahu, iaitu cabang pertama mujarad dan
mazid. Mujarad ni apa? Mujarad ini adalah yang asli, yang fix, yang tak ada apa-apa kemasukan, tambahan huruf. And then mazid tu ada kemasukan. Okey, daripada cabang utama ni dia keluar 7 cabang besar, iaitu first is sulasi. 3, sulasi tu maksudnya 3, rubai 4. Lepas tu apabila sulasi menerima satu tambahan, sulasi menerima satu tambahan, dia akan menjadi 4. Okey, so bila dia menerima tambahan, kita kena panggil dia sulasi mazid rubai. Fi rubai. Fihi tu di dalam maksud dia. Sulasi, ni sulasi mazid fihi rubai. Okey. Maksudnya 3 huruf menerima tambahan 1 huruf menjadi 4. So kita panggil sulasi mazid rubai. Jadi nanti kalau masuk kelas apa-siapa ustaz cakap perkataan ni asal daripada rubai. So dia menerima satu tambahan menjadi apa? Apabila rubai menerima satu tambahan, dia akan jadi 5. So kita kena panggil rubai mazid fi khumasi. Okey, sekarang ni kita fokus cabang sulasi dulu. Okey, cabang sulasi dia ada beberapa bab, dia ada 6 bab. Untuk rubai dia ada 1 bab je. Okey, senang nak ingat. Okey, sulasi dia ada 6 bab. Okey. Okey, cuba print screen sekejap, screen. Korang nak buat nota ke apa kan? Alright. Okey, next. Okey, daripada sulasi mujarad tu kita keluarkan dia. Okey, ini adalah wazan. Wazan maksudnya timbangan. Untuk bahasa Arab, dia ada perkataan yang menjadi perkataan rujukan utama untuk pengeluaran perkataan-perkataan lain. Dia menggunakan fa'in dan lam. So dari situ dia akan keluar perkataan yang lain lah. Senang. Mauzun tu yang ditimbang lah. Menggunakan wazan. Wazan tu adalah alat penimbang lah. Okey? Bab pertama sulasi mujarad, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. So daripada mana saya dapat ni? Bila saya dah tahu contoh tadi tu kan amanah. Amanu tadi, amanu adalah asal dia amanah. Jadi saya buka lah kamus. Bila saya dah buka kamus tu, saya tahulah dekat mana dia. Asal dia daripada bab apa? Di amanah, amanu. Amanah, amanu. Jadi amanah, amanu. Dari bab berapa? Amanah, amanu. Amanah, amanu. Amanah yak. Amanah yak manu. Amanah yak manu. Yak manu. Amanah yak manu bab 3 huruf ni. Amanah yuk minu. Amanah yak manu pula kan. Amanah yuk minu. Jadi bab huruf. So buka kamus, cari amanah ni 3 huruf. Lepas tu akan jumpa yuk minu. Jadi kita taklah amanah ni adalah daripada bab kedua. Okey, jangan cari 4 huruf pula amanah tu. Cari amanah tu 3 huruf. Sebab dalam dalam kamus tu, kalau dia 4 huruf, dia akan ada 4 huruf. Kalau 3 huruf, dia akan ada 3 huruf. Jadi jangan confuse. Okey? So dalam amanah ni, bila dia jadi 4 huruf, dia akan perkataan dia jadi lain lah. Jangan confuse pula ya. Okey, bila saya tahu asal dia, saya buka kamus. Sebab saya nak tahu dia punya bab tu dari bab berapa. Contohnya amanah yu'minu imanan. Amanah yu'minu imanan. Jadi dia adalah bab yang kedua. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ila yaf'ulu. Ya'malu. Fa'ila yaf'alu. Razaqa yarzuqu. Fa'ala yaf'ulu. Ata ya'ti. Okey. So kita tulis kat sini. Asal dah dapat amanah daripada bab 2. Amilah daripada bab 6.
Razaqah bab 1, Uti atau bab 2. Okey, seterusnya bila kita dah tahu semua tu, kita dah tahu dia punya cabang kecil ni, Amilayak, Malu, Amlan. So daripada satu ni kita, ada lori pula, keluarkan dia jadi ranting. Inilah tasrik yang kita dapat ni. Okay, faham tak dari mana dia datang? So senang kita nak tasrik. Kan dah keluar dah tasrik ni. Kejap ada orang pula. Aduh, hai. Okey, untuk Kak Norain. Mesti Kak Norain buat kan? Okey, print screen, lepas tu check yang mana salah tu betulkan. Okey, kat sini kita dah tahu. Amanu, Amilu, Ruzikhna, Utu. Dia daripada bilangan yang keberapa. So kita tahu dia ada dekat mana. Pihak yang keberapa. Ada tanda apa dalam tu. So macam Utu ni, dia adalah pihak yang ketiga lelaki. Yang duduk dalam kotak jamak, iaitu mereka. Wa'alif mereka. Wa'alif ni adalah tanda mereka bagi fi'il madi. Dia mengambil tempat pihak yang ketiga lelaki. Qaib. Muzakkar qaib. So ruzikhna dia mengambil tempat mutakalim. Pihak yang pertama dan jamak kami. Telah direzekikan kami. Ni utu telah didatangkan mereka. Telah beramal mereka. Telah beriman mereka. Okay. So waw alif ni bagi semua perkataan mesti mereka. Tak ada maksud lain. Mereka. Waw alif. Untuk kata kerja ya. Kata kerja. Nun maksudnya kami. Okay, harap kamu semua mengerti apa yang saya cakap dari mula-mula sampai sekarang. Okay, dah print screen ya. And then nanti check kat mana yang salah tu betulkan. Okay, inilah kotak yang saya bagi hari tu. Ni kotak ni kena hafal ya. Ni rajin lah. Rajin hafal. Okay, dhamir, huwa hum, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma anta, anti antuma antuna, nahnu. So inilah tanda-tanda kata ganti nama. Bukan tanda, adalah dhamir-dhamir yang berada di dalam fi'il madi, dan setiap tanda yang ada dalam fi'il madi itu mewakili dhamir-dhamir ini. Okay, ini bilangan dia ya, jamak. Ingat untuk tata bahasa, bahasa Arab dia ada 3, mufrad, musanna, jamak. Kalau bahasa Inggeris ada 1 dan lebih berapa? 1. Kalau bahasa Arab dia ada 3. Okey, bilangan ni pihak pertama, pihak kedua perempuan, pihak kedua lelaki, pihak ketiga perempuan, pihak ketiga lelaki. Alright. So next class kita akan belajar refreshing untuk semua yang pernah kita lalui sebelum ni. Alright. And then saya nak bagi sedikit informasi tentang 4 bahan yang perlu kamu cari untuk memudahkan kamu mengulang kaji. Nanti susah. Sebab yang saya cakap ni ringkas je. Dalam buku tu dia lebih mendalam. So 4 buku tu adalah ni first buku adalah Kursus Harfiah oleh Ustaz Haji Hashim Ahmad Ghani. Beli kat Shopee Shopee ada. Lepas tu kamu harfiah ada dalam kamus ni ada 30 juzuk. Lepas tu kamus Arab. Senang nanti nak tahu dia daripada bab berapa. And then ialah kitab Saraf Tasrif Usul. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita. Amin.